Assalamualaikum, hari ini kita akan bercerita tentang Al-Quran. Al-Quran ialah kitab yang diturunkan ataupun kitab yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantaraan malaikat Jibril. Nama lain bagi Al-Quran adalah Bushrah yang bermaksud khabar gembira, ilmu yang bermaksud ilmu pengetahuan. Al-Quran membawa khabar gembira kepada mereka yang beriman. Apakah antara mukjizat-mukjizat Al-Quran? Al-Quran membolehkan kita untuk mengenali siapakah pencipta kita. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 255. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man zalladhi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa'. Wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ard. ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Sadaqallahul-azim. Maksudnya Allah tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia yang tetap hidup, yang kekal selama-lamanya, mentadbirkan seluruh makhluknya, yang tidak mengantuk usahakan tidur, yang memiliki segala yang ada di langit dan yang ada di bumi. Tiada siapa yang dapat memberi syafaat ataupun pertolongan di sisinya melainkan dengan izinnya, yang mengetahui apa yang di hadapan mereka dan apa yang di belakang mereka, sedang mereka tidak mengetahui sesuatu pun dari kandungan ilmu Allah melainkan apa yang Allah kehendaki memberitahu kepadanya. Luasnya kursi Allah, iaitu ilmunya dan kekuasaannya, meliputi langit dan bumi, dan tiadalah menjadi keberatan kepada Allah menjaga serta memelihara keduanya, dan Dialah yang maha tinggi darjat kemuliaannya, lagi maha besar kekuasaannya. Ayat ini menceritakan bahawa hanya Allah lah Tuhan kita, hanya Allah lah yang layak disembah. Tiada Tuhan melainkan Allah yang kekal selamanya. Melalui Al-Quran yang ditinggalkan oleh Nabi Muhammad SAW dan melalui sunnahnya, kita dapat mengenali pencipta kita, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala yang mencipta kita, yang hanya satu, yang hanya Dialah yang layak disembah, yang kekal, yang maha hidup, yang tidak menyerupai sesuatu pun. Allah Subhanahu Wa Taala juga berfirman dalam surah Al-Ikhlas, Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Maksudnya, katakanlah, Dia Allah yang Maha Esa. Allah adalah Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Allah Maha Esa. Dia hanya satu, tiada dua dan tiada tiga. Hanya Dialah yang layak disembah. Allahus Samad, dan kepadanya lah tempat bergantung segala sesuatu. Tempat kita manusia dan semua makhluk bergantung hanyalah kepada Allah. Lam yalid wa lam yulad. Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Allah tidak seperti makhluk-makhluk ciptaannya yang mempunyai ibu bapa, yang perlu dilahirkan, dan sebahagian daripada kita berkahwin dan melahirkan, mempunyai zuriat. Allah tidak sama dengan makhluknya, dan Dia tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Allah tidak sama dengan ciptaan Dia. Allah tidak mati. Allah tidak perlukan keluarga. Allah tidak perlukan ibu bapa. Allah tidak dilahirkan. Seterusnya, Al-Quran juga memberitahu kepada kita tujuan kehidupan kita, tujuan kita diciptakan. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Az-Zariyat ayat 56. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Allah memberi kita masa untuk mengenali Dia melalui membaca Al-Quran, belajar hadis untuk mengenali Allah. Kita akan kembalikan kepadanya apa kita nak jawab kepada Allah. Jika kita sepanjang hidup
kita tidak mencuba untuk mencari Allah, menghadiri majlis-majlis ilmu. Setelah menghadiri majlis ilmu untuk mengenali Allah, ma'rifatullah. Okey, yang ketiga adalah memberitahu asal-usul kehidupan manusia. Teori Darwin diasaskan oleh Charles Robert Darwin. Dia mengatakan bahawa manusia ini berevolusi daripada kera. Tapi daripada Dr. Zakir Naik, beliau mengatakan teori itu hanyalah sekadar teori dan ianya bukanlah fakta. Yang benar adalah kita bukannya berevolusi, tapi kita diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Al-Mu'minun, Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin, thumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin, thumma khalaqnan nutfata 'alaqatan, fa khalaqnal 'alaqata mudghatan, fa khalaqnal mudghata 'idhaman, fa kasawna 'idhama lahma, فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. Yang bermaksud, dan sungguh kami telah menciptakan manusia dari saripati berasal dari tanah, kemudian kami menjadikannya air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh, iaitu rahim. Kemudian air mani itu kami jadikan sesuatu yang melekat, lalu sesuatu yang melekat itu kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang, lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging, kemudian kami menjadikannya makhluk yang berbentuk lain. Maha suci Allah, pencipta yang paling baik. Dan ayat ke-15, Thumma Bismillahirrahmanirrahim, Thumma innakum ba'da dhalika lamayyitun. Kemudian setelah itu sungguh kamu pasti mati. Manusia ini jelas menunjukkan bahawa manusia bukanlah berevolusi daripada kera, melainkan manusia adalah diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala melalui saripati air mani. Dan kemudian air mani itu disimpan dan kokoh di dalam rahim. Menurut Al-Quran, kita diciptakan oleh Allah, dan manusia yang pertama di muka bumi adalah Adam dan Hawa. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Al-Hujurat, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum, innallaha alimun khabir. Yang bermaksud, wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui, Maha teliti. Setelah jelas beberapa mukjizat ataupun keajaiban Al-Quran, marilah kita sama-sama membaca dan mentadabbur Al-Quran. Sekian sahaja daripada saya. Bye. Assalamualaikum.